Bertemu kembali dalam Fokus minggu depan, tak kala ramai daripada kita memberikan tumpuan kepada apa yang mungkin akan mendominasi tajuk berita minggu depan bagi segelintir mangsa banjir. Cabaran mereka masih lagi belum berakhir. Di setengah kawasan di serata negara, ramai antara mereka yang masih lagi mahu membina semula kehidupan, membeli semua barang-barang elektrik dan sebagainya. Malah ada beberapa kawasan yang masih lagi berpotensi dan berisiko dinaiki air kerana cuaca hujan lebat masih lagi belum berakhir di setengah kawasan. Dan pengecualian bayaran bil elektrik untuk mangsa banjir dijangka memanfaatkan kira-kira 40,000 ketua isi rumah. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan sebelum ini berkata, pengecualian bil 100% diberikan bagi bulan Disember buat semua mangsa yang terjejas di serata negara. Dan selain itu, Taqiyuddin berkata kerajaan juga setuju untuk memberikan rebate RM200 kepada semua mangsa banjir untuk membeli peralatan elektrik atau elektronik jimat tenaga. Orang ramai boleh membeli peralatan yang tersenarai itu di lebih 1,000 premis di seluruh negara. Jenis peralatan elektronik yang layak diberi rebate juga boleh didapati di laman sesawang www.seda.gov.my. Di samping itu, mangsa banjir yang mengalami kerosakan peralatan elektrik turut layak menerima rebate RM400 untuk membeli peralatan elektrik baru. Baik, setengah kawasan di Johor masih lagi dilaporkan berdepan dengan risiko kenaikan air. Bukan itu saja, malah ramai mangsa masih lagi sibuk untuk membina semula kehidupan, antaranya di Paguh. Difahamkan Firdaus Azil, wartawan kami sekarang berada di sana. Saya mau bersiaran langsung terus bersama Firdaus sekarang. Firdaus, apa yang terbaru yang boleh dikongsikan dari Paguh itu? Okey, baik, terima kasih Lomas. Setakat ini yang saya boleh maklumkan, saya berada di Pekan Kundang Ulu di Mukim Bukit Serampang yang terletak di dalam daerah Paguh ini, yang mana ini merupakan antara kawasan yang paling akhir untuk menerima. Disebabkan itu, kalau penonton Esrawani dapat melihat di belakang saya ini adalah saya berada di Pekan Ulu Kundang dan di belakang sana adalah Kampung Melayu yang mana masih belum boleh diakses melalui jalan darat. Kalau dapat lihat, air sebenarnya di sebelah sana itu agak dalam. Maka kami cuba nak sampai ke sana, tetapi kalau menaiki kenderaan biasa pun tak boleh. Kalau menaiki kenderaan pacuan 4 roda ataupun four wheel pun tidak boleh, apatah lagi melalui kenderaan biasa. Dan difahamkan masih ramai mangsa-mangsa banjir yang berada di dalam kawasan Kampung Melayu itu ada di pusat pembinaan sementara di Sekolah Agama Bukit Ramat, kalau tak salah saya, antara PPS yang disediakan di sini. Tetapi inilah keadaan sekeliling. Saya dapat lihat beberapa NGO pun sudah memasuki. Macam di kawasan ini ada beberapa penduduk yang tinggal di PPS tetapi turun untuk melihat adakah mereka dah boleh balik ke rumah ataupun tidak. Sebab itulah jalan di sini agak sibuk, dan ini ada antara orang-orang persendirian serta NGO yang datang untuk membersihkan mana rumah yang sudah pun surut, maka mereka pun akan mula masuk untuk melakukan pasar banjir dan sebagainya, Lokman. Ya, Firdaus, difahamkan di sana masih lagi ada beberapa masalah kenaikan air seperti yang jelas sekali kita melihat di sana. Kita lihat juga pada masa yang sama cuaca di situ mungkin masih lagi agak terik berdasarkan gambar visual Firdaus yang saya lihat sekarang. Jadi apa antara faktor yang menyebabkan masih lagi ada berlaku masalah kenaikan dan takungan air di situ? Adakah saliran, perparitan dan sebagainya, atau adakah semata-matanya cuaca yang masih lagi hujan lebat di sana setiap hari? Okey, kalau sebelum ini saya banyak tertumpu di kawasan Segamat, tetapi apabila saya turun ke sini, macam di Segamat, beberapa kawasan yang sebelum ini suka dinaiki air, macam contoh semalam saya pergi ke kampung Sepangloi. Air ketika itu apabila banjir memuncak antara 2 hingga ke 5 di Januari, di kampung Sepangloi itu amat sukar untuk dimasuki, terpaksa memerlukan bantuan pihak berkuasa dan sebagainya. Tetapi semalam saya dah boleh masuk, tetapi hari ini air itu, sebab tadi saya ada temu ramah salah seorang penduduk tempatan di sini, iaitu di Kundang Ulu ini, yang mengatakan bahawa ini adalah sebabkan satunya adalah limpahan air dari Sungai Muar, kerana di belakang sana itu sebenarnya di situlah terletak laluan Sungai Muar, dan Sungai Muar, air laluan itu juga datang daripada Segamat sebagainya. Jadi ini antara kawasan yang mungkin lambat sedikit untuk surut, tetapi kita difahamkan dia dah mula surut sedikit. Kalau tak salah saya, dia dah memula dalam 1 kaki dan sebagainya, 1 kaki. Jadi sebabkan itu dah ada, macam contoh kalau saya ikutkan, kalau berdasarkan tanda-tanda
di bangunan sekeliling saya ini, kalau saya dapat melihat air tu agak tinggi tetapi nampak bekas air. Itu menandakan air sudah pun surut dan sebagainya. Tetapi saya juga nak menyebut tentang beberapa isu. Tentang satu isu yang agak agak hangat diperkatakan sebelum ini, yang mengatakan bahawa di Johor ini pengurusan NGO khususnya agak ketat kerana melalui arahan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Azmi pada 2 ataupun 3 Januari lepas, di mana semua NGO yang ingin memasuki kawasan ini sama ada untuk melakukan penghantaran barang-barang keperluan asas kepada mangsa banjir dan sebagainya, ataupun untuk melakukan proses pembersihan tatkala pasca banjir dan sebagainya, mereka perlu berdaftar dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana. Ini arahan yang khusus. Dan juga kerana sebelum ini, contoh sebelum ini difahamkan ada 2 laporan polis dibuat terhadap beberapa pertubuhan, dan kemudiannya kita mendapat maklum itu adalah laporan polis itu dibuat terhadap parti muda, iaitu yang pimpinan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Jadi sejak semalam kita dapat lihat perbezaan pendapat, yang mana Exco Belia Johor Datuk On Hafiz mengatakan bahawa jangan menggunakan polis sebagai alasan kerana untuk menguruskan bantuan ataupun membuat pasca banjir pembersihan dan sebagainya perlu berdaftar. Tetapi Syed Saddiq mengatakan kalau ini ikut laporan media yang saya sempat baca sebentar tadi, dia mengatakan bahawa ada keluarga di Muar yang masih tidak mendapat bantuan mangsa banjir, bencana banjir, tetapi masih belum mendapat bantuan sebagainya, maka dia turun. Jadi kita dapat lihat juga sedikit sebanyak, walaupun ini adalah misi kemanusiaan, tetapi ada sedikit elemen-elemen politik di dalamnya. Tetapi sementara tadi, sebelum saya datang ke sini, saya sempatlah bertemu dengan penghulu Mukim Bukit Serampang, Encik Hasrul Sani Sawahid, yang mana beliau mengatakan kenapa pentingnya untuk NGO berdaftar dengan PKOB. Saya nak penonton Aswani cuba dengarkan sedikit sedutan kenyataan Encik Hasrul Sani. Okey, kepentingannya kenapa NGO perlu berdaftar dengan PKOB adalah untuk memastikan kita akan menyelaraskan bantuan-bantuan yang diberikan kepada pusat-pusat PPS ini. Di mana PPS ini tidak semuanya memerlukan barangan yang sama. Sebagai contoh, di mana sekiranya PPS seperti di sini memerlukan mempunyai seorang bayi. Jadi PPS ini kita akan memberi barangan seperti pampers kanak-kanak. Dan sekiranya ada juga warga emas, kita akan juga memberikan pampers dewasa. Hal inilah yang memerlukan kita berdaftar untuk mengelakkan pembaziran di sesuatu PPS. Selain itu juga, mengapa kita perlu berdaftar di PKOB adalah disebabkan kita masih dalam wabak, di mana kita perlu menjaga SOP KKM, dan kita tak nak berlaku kontak rapatlah di antara mangsa dan juga warga yang datang melawat ini. Ya, kita faham. Tapi Firdaus, SOP dan birokrasi dan sebagainya itu kadang-kala kalau ikut keadaan mungkin bersesuaian, tapi yang penting adalah suara mangsa yang terjejas on ground seperti di tempat Firdaus ada sekarang ini. Apa kata mereka? Adakah keperluan untuk mendaftar NGO dan sebagainya ini mungkin menyukarkan atau sekurang-kurangnya melambatkan bantuan untuk sampai ke semua mangsa? Okey Lokman, ada beberapa tempat yang saya kira ada mungkinlah saya boleh cakap ketika waktu banjir memuncak itu, mungkin ada kampung-kampung ini terlepas, mungkin ada kerana pelbagai isu yang kita tidak tahu antara di dalam kampung isu ini, tak kisahlah di mana-mana pun sebenarnya akan ada isu antara penduduk dan sebagainya. Tetapi mungkin juga kita perlu memahami ada 2 perbezaan idea. Yang pertamanya ialah kita kena memahami bahawa mangsa banjir ini, mereka penduduk-penduduk kampung yang terperangkap di dalam sana, mereka mungkin tidak memahami tentang kepentingan SOP dan sebagainya, tetapi apa yang mereka perlukan yang saya kira agak terdesak seperti keperluan-keperluan. Contohnya katalah ada warga emas yang memerlukan bantuan perubatan dan sebagainya, ataupun bantuan lampin dewasa yang mana mereka terpaksa keluar. Jadi kadang-kadang bantuan yang berbentuk spesifik ini kadang-kadang apabila disampaikan, itu pun sekiranya ada pegawai-pegawai yang datang ke kawasan itu, tapi kalau tak ada susahlah. Tetapi mereka meminta mungkin menzahirkan apa yang mereka perlukan dan sebagainya. Jadi mungkin NGO ini boleh terus balik ke darat ataupun untuk mendapatkan barang bekalan. Tetapi dari satu sudut pula, apabila kita melihat SOP ataupun garis panduan yang disediakan oleh kerajaan negeri pun ada kepentingannya juga. Pertamanya sebab kita ada pengalaman membuat liputan banjir di beberapa tempat sebelum Johor dan juga Selangor. Dulu pun 2014 pun ada isu yang lebih kurang sama. Jadi kalau mengikutkan arahan itu ada
kebenarannya juga, iaitu mengapa sekiranya sebagai contoh tadi saya sempat berbual dengan salah seorang anggota penguatkuasa yang berjaga di kawasan Segamat sana yang mengatakan bahawa sekiranya katalah satu kawasan itu dah viral ataupun tular di media sosial melalui Facebook ataupun Twitter dan sebagainya, apabila ia menjadi tumpuan, maka kebanyakan NGO akan tahu. Kalau NGO luar, mereka sekiranya tidak ada kontak ataupun tidak ada orang-orang dalam yang boleh mereka hubungi, mereka akan berpandukan posting ataupun perkongsian pada Facebook dan sebagainya, laman media sosial. Jadi katalah satu tempat itu sebagai contoh Segamat, mungkin Pogoh, saya memetik sebagai Pogoh sebagai contoh. Okey, Pogoh ni tengah banyak ni keadaan susah sebagainya, kebun kita ramai. Itu baru satu NGO. Katalah ada 5 NGO membaca ciapan yang sama, perkongsian yang sama, 5 NGO datang ke situ. Jadi katalah ke satu tempat itu sebenarnya mungkin memerlukan bantuan satu NGO saja, tetapi apabila terlampau ramai NGO berkumpul di satu tempat, akan ada PPS saya yang mungkin terlepas pandang. Jadi itu saya kira juga kepentingan mengapa perlu merujuk pada PKOB untuk mendapatkan senarai-senarai daripada orang tempatan, pihak berkuasa tempatan, Lokman. Untuk menambah baik koordinasi. Tapi sekurang-kurangnya Firdaus, sekiranya pendaftaran NGO dan sebagainya ini, jika sekiranya proses itu mengambil masa dan menyebabkan sedikit delay, pada waktu itu, sementara ada delay itu pada waktu itu, bagaimana bantuan disampaikan kepada mangsa? Ada atau tidak pihak yang menyampaikan mungkin bantuan awal terlebih dahulu sebelum NGO ini dibenarkan masuk untuk memberikan bantuan yang lebih banyak? Okey, berdasarkan pengalaman saya lah, saya bercakap secara jujurlah, ada juga satu kawasan ini yang terlepas pandang, yang mana kami berada di kawasan itu di satu kampung yang dikira pulau. Sebab nak ke akses ke kampung tersebut perlu menaiki bot, saya kira agak lama juga, dalam 25 ke 30 minit. Tapi kalau melalui jalan darat lebih kurang 2 km saja. Malangnya kita tahu banyak jalan terputus. Jadi apabila kita berada di situ, kebiasaannya ialah satu yang mungkin satu positif, sudut positif ialah kebanyakan penduduk ada bot-bot sendiri. Di kawasan Tangkak ini, di kawasan Segamat, mereka kebanyakan ada yang nelayan, kesibukan nelayan, dan ada juga yang telah membeli bot kerana mereka tahu akan ada waktu-waktunya banjir yang memerlukan mereka tidak boleh ataupun mereka tidak boleh mengakses jalan darat, maka bot-bot itu adalah penting. Jadi sebelum NGO ini masuk, mereka dah tahu ada okey, ini dah tanda-tanda nak banjir ni, mungkin hujan lebat dan sebagainya, dah siap keluar. Jadi persiapan penduduk kampung itu juga saya kira satu perkara yang positif. Ini berbeza ya, kalau kita nak pun kita tak bolehlah nak bandingkan dengan keadaan di Selangor sana, tetapi persiapan penduduk ini saya kira sesuatu yang agak rapi, dan apabila mungkin ia melebihi masa yang mereka jangkakan, maka NGO pun dah masuk, agensi kerajaan pun dah masuk. Jadi saya kira pengurusannya agak penting. Dan juga satu kira sebelum saya terlepas pandang ialah mengenai COVID. Kita tahu bahawa penularan wabak COVID masih berbahaya. Jadi pentingnya untuk memastikan orang luar, katalah saya berniat baik, saya NGO, tapi saya tak swab, tiba-tiba saya ada COVID, saya masuk kampung bagi bantuan, tiba-tiba dah satu kluster pula. Jadi saya kira ada kepentingan-kepentingan tertentu untuk kita koordinate segala bantuan ini, Lokman. Baik, terima kasih Firdaus Hazil, wartawan Astro Awani. Kita harap bantuan sampai kepada semua yang memerlukan, bukan sahaja dengan tepat tapi juga dengan cepat. Kita faham walaupun ada banyak mungkin percanggahan pendapat, tapi semuanya ada niat yang baik untuk membantu bangsa banjir, dan kita harapkan pelaksanaannya juga sebaik niat itu. Terima kasih kerana menonton Fokus minggu depan. Saya Luqman Haris. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.